Atas hal tersebut, ini cantiknya bila ulama-ulama debatkan dan membahaskan satu-satu benda. Jadi mereka mendetailkan hal tersebut sehingga mereka berbincang apakah sebenarnya yang memungkinkan seseorang, individu atau mana-mana grup, mana-mana aliran atau mana-mana kumpulan yang boleh jadi sifat atau perangai macam ni. Biasanya manusia ni nak jadi tolak kebenaran ni sebab apa? PL dia mari daripada mana, sifat dia mari daripada mana, sumber dia mari daripada mana. Contoh yang pertama, dikatakan oleh sebahagian ulama, tetapi penyenaraian ini tidak absolut. Sebab bila kita tengok perbahasan ulama, kadang-kadang ulama ni dia sebut antara sebab dia ada 5. Dia tak absolut, dia tak muktamad. Kadang-kadang mari ulama ni dia sebut 6, mari ulama ni dia sebut 7, tapi kita sebut di antaranya. Yang pertama, orang jadi tolak kebenaran ni ialah kerana adanya perasaan hasad dengki. Hasad lagi, dengki lagi. Padahal hasad tu bahasa apa? Bahasa Arab. Dengki tu bahasa Melayu kan? Hasad dengki. Contoh hasad dengki. Ini pernah disebutkan oleh Ibnu Hisham. Siapa yang selalu belajar tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Hisham ni dia ada karya dengan nama Sirah Ibnu Hisham. Dalam salah satu bab, beliau berbicara mengenai salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri yang dirujuk dan dimaksudkan itu ialah yang bernama Safiyah. Safiyah binti Huyai. Safiyah ini adalah satu-satunya isteri Rasulullah yang berbangsa Yahudi. Safiyah ni bapak dia tu orang yang kuat lawan Nabi. Bila sebut Safiyah binti Huyai, dia adalah pemuka kepada salah satu kaum terbesar di Madinah dulu. Di Madinah kan ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qai. Huyai bin Akhtab adalah salah satu pemuka daripada ketiga Bani tersebut. Dia orang yang paling kuat lawan Nabi Muhammad sewaktu keberadaan Nabi di Madinah. Adalah cerita yang panjang bagaimana Rasulullah boleh mengahwini anak perempuan dia yang nama Safiyah ni. Jadi daripada Safiyah ni datang satu riwayat yang Safiyah ni cerita. Dia kata dahulu Safiyah isteri Rasulullah ni sebut, aku adalah anak perempuan kepada bapa aku, yakni bapa aku sifat dia begitu cinta, kasih dan sayang kepada aku yang amat sangat. Jadi kita boleh faham di sini Safiyah nak bagi tahu bapa dia ni terlalu cinta, kasih dan sayang pada dia. Tak setakat bapak dia, bapak saudara aku iaitu Abu Yasir. Abu Yasir ni adik-beradik bapak dia, Huyai itu, juga kasih cinta dan sayang kepada aku. Pak pun sayang, pak saudara pun sayang. Nak apa lagi kalau kita? Jadi dia nak menunjukkan kasih sayang ini bila kedua-duanya bertemu. Kalau bapa aku dengan pak saudara aku bertemu dan memungkinkan mereka bawa anak masing-masing, pasti aku ni bapa aku tak tinggal. Kalau nak pi mana-mana, walaupun hak lain tu tinggal, aku ni tak tinggal. Rapat sungguh, sayang sungguh. Pada suatu hari telah datang perkhabaran kepada mereka berdua ke bumi Madinah, lebih tepat lagi ke bumi Quba. Ini adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Jadi Nabi berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah tu, tempat pertama Nabi singgah ialah bumi Quba, lebih tepatnya perkampungan Bani Amru bin Auf. Jadi sampai berita Rasulullah sampai ni kepada kedua-dua ni, bapa aku dan pak saudara aku Abu Yasir. Lalu keesokan harinya, aku melihat kedua-duanya keluar dalam keadaan waktu pagi lagi dah keluar dah. Jadi bila mereka balik, keadaan mereka balik tu
hal ialah matahari hampir terbenam. Keluar pagi-pagi, balik bila matahari nak jatuh dah. Kita kata nak maghrib baru balik. Dan aku dapat melihat pada wajah kedua-duanya dalam keadaan yang cukup letih. Cukup letih. Dan bila mereka berdua melewati aku, seolah-olah aku ni tidak dipandang oleh mereka kerana seriusnya perkara yang dibincangkan oleh mereka berdua ni. Sebelum ni dia habaq, dia ni anak kesayangan. Tapi bila dua sembang, duk bincang ni, duk lalu ni, aku pun tak tengok. Dah cakap serius sungguh. Jadi aku dapat mendengar bilah-bilah dan butir-butir perkataan daripada perbualan mereka. Jadi dialog ni, pak saudara aku Abu Yasir tanya, "Wahai Huyai, adakah kamu yakin dan pasti dialah Rasul yang diberitakan di dalam kitab Taurat kita? Kamu yakin tak dialah Rasul yang diberitakan dalam kitab Taurat kita?" Dari hal ini menunjukkan mereka berbicara tentang siapa ni? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku benar-benar meyakini dialah Rasul yang di dalam Taurat. Dia percaya, dia yakin. Yang kedua, adakah benar-benar dapat memastikan sungguh-sungguh ke dia ni? Nak puat lagi. Sungguh-sungguh ke dia? Ya, sungguh-sungguh aku percaya dialah orangnya. Tengok soalan yang ketiga. Kalau demikian, apakah sifat dan tanggapan kamu terhadap dia? Dah benar dah dia tu, hak dalam Taurat kita cerita, apa kamu yakin sungguh-sungguh tu dia? Jadi bila kamu dah tahu macam tu, apakah tanggapan kamu pada dia? Aku akan memusuhinya sehingga hayat aku masih ada. Maksud dia dah tahu dah Nabi itu Rasul yang sebenar, yang diberitakan, yang menunggu, tapi kerana hasad dan dengkinya mereka, dia sanggup untuk memusuhi Rasulullah ketika hayat dia masih ada, seolah-olah sampai aku mati, sampai aku mampu pun aku akan lawan Muhammad. Dalam keadaan dia boleh menerima kebenaran, itulah Nabi dan Rasul yang terakhir. Di sini tak lain dan tak bukan kerana apa? Hasad, dengki tadi. Kerana orang-orang Yahudi memang berimpian Nabi dan Rasul terakhir yang bakal terutus tu kalau boleh datang daripada Bani Israel, kaum mereka sendiri. Mereka nak Nabi terakhir tu kaum mereka. Tapi pengaturan, takdir, kehendak Allah itu lagi maha tinggi daripada mereka, menentukan Nabi dan Rasul terakhir daripada kalangan bangsa Arab, keturunan Quraisy, bukan datang daripada Bani Israel. Jadi hanya kerana sebab tersebut mereka sanggup memusuhi Nabi. Bagi orang yang boleh menerima kebenaran, contoh, kita kata contoh, orang yang mudah untuk terima kebenaran, kalau Nabi tu Muhammad tu, dia Nabi yang sebenar, Rasul yang sebenar, kalau bukan bangsa Arab sekalipun, bangsa apa sekalipun, kalau dah confirm dia Nabi, dia Rasul, kalau kata mari pada mana pengkalan nyirih, kata dia memang confirm dah dialah. Mari Kota Baru ke, dah confirm dialah. Bukan perkiraan bangsa ke apa. Tapi sebab dia memainkan sentimen ini, dia sanggup menolak kerana hasad dengki tersebut.